So for example, kalau orang couple tadi tu kita anggap dia sebagai contoh. So dia ada 1 juta, kemudian dia tambah lagi 2 juta dah jadi 3 juta, tambah lagi 2 juta jadi 5 juta, tambah lagi 7 juta dah jadi 2 juta. So semua angka ni dia adalah uniformly progress by positive 2. And then kalau kita reverse balik, so dia ada 7, 5, 3, 1. So semuanya akan berkurang sebanyak negatif 2. Kalau ada pertambahan ataupun kekurangan sebanyak satu nombor, dia adalah arithmetic progression. Okey, so macam mana kita nak tahu dia adalah arithmetic ataupun tak? Okay, contohnya saya ada nombor 358, 350, 342. So 358 first term, 350 second term, 342 adalah third term. So first kena cari dulu perbezaan antara 358 dengan 350. So D1 sama dengan T1, T2 tolak T1. So kita akan dapat negatif 8. D2 pula T3 tolak T2. So 342 tolak 350, so dapat negatif 8. So sejak D1 sama dengan D2, so dia adalah arithmetic progression. So perubahan itu mesti sama. Sekarang kita tengok lagi contoh lain. Kita ada set 2 sebagai T1, 3 set 2 sebagai T2, 5 set 2 sebagai T3. Okay, so perbezaan antara T2 dengan T3 kita kena cari dulu supaya kita tengok perubahan dia sama ke tak. Okay, perbezaan sama ke tak. So T1 tolak T2 adalah 3 set 2 minus 1 set 2 is equal to 2 set 2. Di perbezaan yang kedua adalah T3 tolak dengan T2. So 5 set 2 minus 3 set 2 is equal to 2 set 2 juga. So since D1 tu sama dengan D2, so dia adalah arithmetic progression. Senang cerita, kalau kita tengok, kita tolak dua term, kita tengok sama, baru dia adalah arithmetic progression. Now kita ada 2 first term, 6 second term, 10 third term, 14 fourth term, 18 fifth term, 22 sixth term, dan dia akan pergi sampailah satu nombor yang kiranya boleh pergi sampai 1000 pun tak apa. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak kira nombor yang terakhir yang kita nak? Okay, adakah kita perlu kira satu-satu? So kita let T1 sama dengan A, okay, T2 sama dengan 2 plus 4, 6, A plus D, so maksudnya D tu adalah 4. Nombor T3 adalah 10, so maksudnya 2 tambah 4 tambah 4, so dia equal to A tambah 2D, sebab ada 2 kali 4. T4 is equal to 14, so maksudnya 2 tambah dengan 3 kali 4, iaitu A tambah 3D. Okay, so kalau kita tengok perubahan dia punya persamaan, 2 jadi D, 3 jadi 2D, 4 jadi 3D. So sebenarnya yang D tu dia akan berkurang sebanyak 1 berbanding dengan N. Sebab tu dia akan jadi Tn is equal to A tambah N tolak 1D. Okay, so kita tengok, kita gunakan formula untuk this case. In this case, kita tahu A sama dengan 2, D tu sama dengan 6 tolak 4 sama dengan positif 4. So ni adalah formula kita akan gunalah sepanjang ni. T5 sama dengan A 2, 5 tolak 1, 4. So kita akan dapat T5 sama dengan 18. Sama seperti apa yang diminta. Okay, sama je dengan atas tu. Okay, kita tengok soalan. Find the 15 term of arithmetic progression. So kita ada negatif 4, negatif 4, 2 and 8. Okay, so A, so sekarang ni kita tengok adalah negatif 4. A sama dengan negatif 4. D sama dengan 2 minus negatif 4. Kita akan ambil nombor seterusnya, tolak dengan nombor sebelum. So it's equal to positive 6. So yang kita nak adalah, okay, kita gunakan formula Tn A plus N minus 1 D. Okay, T5 yang kita nak adalah T15. So kita masukkan N tu 15 lah. So A negatif 4 tambah 15 tolak 1 6. Okay, so T15 kita adalah
4 negatif 4 tambah 84. So T15 sama dengan 80. So term yang ke-15 untuk negatif 4, 28. Bila kita as the time goes by, nombor yang ke-15, term yang 15 tu, giliran 15 adalah nombor 80. So B, find 24 term for the arithmetic progression. So kita bagi S2, A sama dengan negatif 6, D sama dengan 5 tolak negatif 6. So D sama dengan 11. So sekarang ni yang kita nak cari adalah Tn sama dengan A tambah N tolak 1. Kita gunakan formula ni D. So T24 sama dengan negatif 6 tambah dalam kurungan 24 tolak 1, 11. Dalam 11 T11 T24, okay, is equal to negative 4 plus negative 6 plus 23 times 11. So okay, kita gunakan kalkulator. T24 is equal to 247. Okay, next question. Given that an arithmetic progression with the first term negative 6, so you know that A sama dengan negative 6. Okay, first term A lah. The common difference is 11. So D sama dengan 11. And the n term is 1 to 6. So maksudnya sekarang ni ada satu nama dekat giliran ni Tn tu sama dengan 126. So ni giliran yang keberapa nombor tu? So Tn sama dengan A plus N tolak 1D. So Tn ni kita masukkan 126 is equal to, okay, negative 6 plus N minus 1. Okay, D dia adalah 11. Okay, so so dia akan dapat, okay, 11 N tolak 1 tolak 6. So N tolak 1 sama dengan 12. So N sama dengan okay, so kita akan dapat N sama dengan 13. Okay, senang je. So we are using the formula, tapi kita kena faham dulu lah formula ni untuk apa. Mula check. Okay, T13 masukkan N tu 13 dalam formula yang atas tu. So negatif 6 tambah 13 tolak 1 darab 11. So kita akan dapat 126. Okay, kita pergi kepada ni soalan. If in the book fair, Siti wants to arrange book at the front section, she arrange the book by stacking them with the first book at, okay, first book dia 2cm. So kita dah tahu dah ini adalah A. Okay, so kita okay, yang first tag tu adalah T1. Okay, so dia sekarang ni, okay, dia kata setiap buku tu dia punya thickness dia sama. So tinggi tu makin lama makin akan bertambah, akan bertambah, tambah sebanyak 1.5 cm. So okay, yang dia nak cari adalah total thickness of the books if Siti arrange 16 books, 60 books. So sekarang ni kalau satu buku 1.5. Okay, kalau dua buku T2 lah. So dia akan jadi dua buku tu tinggi tu. Okay, 3 buku T3. Sebab dia makin lama dia punya tu sama makin tinggi lah. So T4 adalah 4 tinggi untuk 4 buku. Dan seterusnya. Sekarang ni Siti nak cari 16 buku, berapa total thickness dia. So sekarang ni mestilah kita nak cari T16. Okay, sebab T1 dah 1 buku, T2 2 buku. So 16 buku, T16 lah. Okay, A. So kita tahu A dah bagi tahu A sama dengan 2 cm. Okay, D sama dengan 1.5 cm. Dia bertambah sebanyak 1.5 cm setiap buku tu.
Alright, so formula. Kita gunakan formula Tn sama dengan A plus N tolak 1D. So T16 sama dengan 2 plus 16 minus 1 times 1.5. So T16 is equal to 24.5 cm. So sebab tinggi 16 buku adalah 24.5 cm. Okay. Alright. So selesai soalan A. B. Find the number of books if the height of the book is 30.5 cm. So tadi kalau 24.5 cm adalah 16 buku. Kalau 30.5 cm, berapa buku dalam tinggi tu? Berapa banyak buku untuk tinggi tu? Okey, so maksudnya sekarang ni yang kita nak cari. Okey. So sekarang yang kita nak cari adalah Tn. Okay, sama dengan 30.5. Berapa banyak buku yang sama dengan 30.5 tinggi dia. So again, A sama dengan 2, D sama dengan 1.5. Tn is equal to 30.5. Kita guna balik formula A tambah N tolak 1 darab D. Okay, so A 2, so D sama 1.5. Kita just masukkan dalam formula. So 1.5 N tolak 1, N minus 1 is equal to 28. So N minus 1, N minus 1 is equal to 19. So N is equal to 20. So for 20 books, the height is 30.5 cm. Okay, settle. Okay, sekarang ni saya nak minta semua orang buat. Okay, please do self practice 5.1. Okay, page 129 until 130. Tak perlu salin soalan. Okay, ambil info yang, salin info yang perlu je. Dan juga self practice 5.2. Okay, kalau salah self practice 5.2, tolong capture maze tu and then korang just highlight perjalanan maze tu based on the jawapan sesuai lah. Okay, kalau rasa macam tak ada device nak scan, guna komputer je, guna pen. Okay, cross je lah. Okay, nanti korang tengok balik. Pandai-pandai lah, asalkan hantar kat Google Classroom masing-masing dalam kelas masing-masing. Okay, itu sahaja. Terima kasih semua. Okay, kita jumpa balik dekat dalam Telegram. Okay, solve juga nombor 2. Lupa.